Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faedah. Kata setengah ulama radhiyallahu anhum, bermula mengerjakan ibadat kerana diqasadkan hasil manfaat atau menolak mudarat di dalam akhirat, maka iaitu sah ibadatnya zahirnya dan batinnya, maka iaitu martabat ahli fiqh, ahlul fiqhi radhiyallahu anhum. Baik. Sebab dulu pengarang mengatakan di matan yang mula-mula, wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fi sawabi tami'a. Dia kata, yakni dan mengharap aku akan Allah Subhanahu wa taala di dalam qabul, halnya memberi manfaat dengan risalah itu yang tamak di dalam pahala akhirat. Jadi maknanya pengarang mengarang ini untuk mendapat pahala. Jadi macam mana? Itu dia kata faedah di sini. Ya. Satu perkara yang menyentuh hati, yang mengusik hati. Berkenaan dengan perkataan ini, bukanlah kita kata menyedihkan, tidak, tetapi ini berfaedah untuk kita. Kata setengah ulama, ulama di sini maknanya ulama tasawuf. Kata setengah ulama radhiyallahu anhum, bermula mengerjakan ibadah. Ibadah ini luas, maka sebahagian daripada ibadah itu adalah berjasa kepada agama. Berjasa kepada agama itu diantaranya mengarang kitab, yang mana ianya memberi manfaat kepada orang di zaman itu dan generasi yang setelahnya. Jadi kalau seandainya ibadah itu secara umumnya termasuk mengarang kitab, termasuk sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, wirid, zikir, salawat dan sebagainya, tujuannya kerana diqasadkan, kerana bertujuan, diqasadkan, yakni diqasadkan daripada ibadah itu hasil manfaat, iaitu ada imbalan dia, ada ganjaran daripada apa yang kita buat. Kalau seandainya berpuasa, tujuannya supaya mendapat pahala. Kita berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, tujuannya supaya mendapat ganjaran daripada Allah. Kalau itulah tujuannya, semata-mata manfaat, iaitu mendapat pahala yang akhirnya akan dibalas dengan syurga. Atau tujuannya menolakkan mudarat, tujuannya supaya tak kena seksaan bila di dalam akhirat, iaitu neraka. Jadi kalaulah seandainya ibadah itu dilakukan tujuannya supaya masuk syurga dan terlepas daripada api neraka, tujuannya itu baik, maka perkara yang seperti ini iaitu sah ibadatnya, iaitu ibadah seseorang itu sah, iaitu diperakukan oleh syarak. Syarak mengatakan ibadah ini sah, tak ada masalah. Zahirnya iaitu zahir ibadah, asalkan mengikut rukun dan syaratnya. Kalau sembahyang,
dan batinnya, yaitu batin daripada ibadah tersebut juga dikatakan dikira oleh syarak. Maka yaitu mengerjakan ibadah dengan dua tujuan ini, yaitu mendapat manfaat berupa syurga dan pahala, dan dielakkan daripada masuk ke dalam neraka dan terjebak ke dalam dosa, maka yaitu daripada yaitu martabat, yaitu pangkat atau kedudukan ahlil fiqhi, yaitu ulama fiqh. Apa kata ulama fiqh? Yaitu syarat dan rukunnya diikuti, maka ibadah itu yu'taddu, dan dikira, yaitu dibilangkan sah ibadah tersebut kerana cukup rukun dan syaratnya, sekalipun niatnya bertujuan untuk mendapatkan syurga Tuhan. Walaupun lafaznya usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama dipasangkan dengan tujuan yang lain, kerana syurga, kerana jangan ke neraka. Kalau ulama fiqh mengatakan ikut rukun dan syaratnya, maka ibadah itu menjadi sah. Baik. Kemudian, dan kata al-khawas, al-khawas iaitu orang-orang yang istimewa kedudukannya. Dikatakan ahlul khawas, orang-orang yang istimewa, martabatnya lebih tinggi, tidak khawas. Radhiyallahu anhum, yaitu mudah-mudahan Allah meridai ahlul khawas, yaitu daripada kalangan hamba yang sebenar. Istilahnya orang yang merdeka. Merdeka apa? Merdeka daripada perhambaan makhluk Allah. Makhluk Allah itu apa? Pahala dan dosa, syurga dan neraka, itu kesemuanya makhluk Allah, bukannya Allah. Jadi kalau seandainya beribadat sebutnya lillahi ta'ala, tetapi tujuannya syurga, itu bertujuan mencari makhluk Allah bagi orang yang khawas. Maka orang khawas mengatakan orang yang istimewa maqam dan kedudukannya. Mereka mengatakan, dan tiada sah mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala itu. Dia kata tidak sah melakukan ibadah kepada Allah. Ini bagi orang khawas, bukan orang yang ahlul fiqh, bukan kita kata atas jalan syariat, ya. Atas jalan syariatnya ikut rukun dan syarat, maka menjadi sah ibadah. Dan kita tidak pelik, kerana ada di kalangan ulama kita, sebelum makan mereka samak sayur dulu. Walhal samak itu terjadi kalau seandainya bersentuhan dengan najis yang mughallazah, dan najis tersebut basah atau kita basah. Dia kering, kita basah. Dia basah, kita kering, maka kena samak. Kalau dua-dua kering, itu tidak perlu disamak. Demikian dalam masalah ini, iaitu ada di kalangan ulama kita bila nak makan sayur, dia samak dulu. Itu bagi orang yang khawas. Tapi bagi orang yang fiqh, maka apa perlunya samak? Karena itu bukan ruang lingkup samak, karena samak tersebut terjadi kalau seandainya bersentuhan dengan sesuatu yang diklasifikasikan sebagai najis yang mughallazah. Baik. Kemudian mereka mengatakan tidak sah
melainkan ibadah itu menjadi sah bila jikalau diqasadkan, jikalau dikeranakan, ditujukan, bertujuan daripada mengerjakan ibadah tadi kerana imtisal. Terbalik tu, imtisal kerana amrillah, dia sebenarnya diqasadkan kerana imtisalu amrillah. Itu mudah-mudahan la'alla shawab, yang betulnya kerana itu didahulukan. Kerana imtisal, imtisal itu apa dia? Menjunjung. Kerana menjunjung amrillah, perintah Allah. Bagi orang yang khawas, ibadah itu kalau seandainya bertujuan selain daripada menjunjung titah perintah Allah, maka dikatakan tidak sah bagi orang yang khawas. Bagi orang khawas, kita bicara ni orang yang khawas, yang ahlul fiqah dah selesai, iaitu dia ikhlas ke tak ikhlas ke, dia tetap dikira sah sembahyang ibadatnya. Tapi bagi orang ahlul khawas, mereka itu menitik beratkan sembahyang itu diterima ataupun tidak. Seperti contoh, kita melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang yang lain kerana kepentingan kita dengan dia, sedangkan dia tahu bagaimana agaknya balasan daripada dia. Sama ada kita tidak diterima pertolongan tersebut atau langsung tak dilayan. Dah, kita baik dengan dia, tujuannya mengipas dia, dan dia tahu. Kita puji dia macam-macam, dia tahu sebenarnya hakikat dia tidak seperti yang dipuji. Dah, tahu tujuan kita, dia sebenarnya nak dekat duit kita, bukan kerana ikhlas berkawan dengan kita. Kalau seandainya kita tahu, adakah kita nak terima dia sebagai seorang sahabat? Tak. Kita menerima dia sebagai seorang kenalan yang kita kenal, bukan seorang sahabat yang boleh kita mencurahkan masalah kita dekat dia, kerana dia bermasalah sebenarnya dengan kita. Demikian dikatakan orang yang khawas, mereka itu beribadah tujuannya semata-mata imtisal amrillah, iaitu menjunjung titah perintah Allah, bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana mahabbah, maqam yang tertinggi. Mahabbah artinya kecintaan kepada Allah. Karena kecintaan inilah yang menyebabkan seseorang itu sanggup mengorbankan segala-galanya. Anak kita yang katakan masih kecil, dia sakit, kita susah. Kenapa? Karena mahabbah. Nah, anak kita yang besar, asalkan anak, dia sakit, kenapa kita begitu susah? Tak boleh tidur kita mengenangkan, kerana atas dasar mahabbah. Karena mahabbah itu adalah kedudukan yang tinggi di sisi ulama sufi. Karena mahabbahlah seseorang itu sikit tidurnya dan banyak ibadahnya. Karena mahabbah itulah menyebabkan seseorang itu wirid dan zikir dia kepada Allah. Karena mahabbah kecintaanlah seseorang itu berselawat kepada baginda Nabi SAW. Maka dengan sebab itu dikatakan ibadah karena mahabbah inilah yang diterima oleh Allah. Dan ijlal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijlal iaitu membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Dalam arti kata yang lain, selain daripada Allah tidak jalal, selain daripada Allah tidak ada kebesaran baginya. Dan yang besar itu adalah Allah, yang agung itu adalah Allah. Kalau ibadahnya kerana membesarkan Allah Ta'ala, yang inilah menurut ulama sufi, yaitu golongan ahlul khawas, mereka ini mengatakan inilah ibadah yang sebenar. Dan untuk berada pada maqam ini, sepaling kurangnya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang.
Kerana nafsu yang tenang inilah ia akan menyebabkan nafsu yang lain yang lebih baik daripada itu turun mendapatkan dia. Itu pada ulama sufi. Orang yang senantiasa mutmainnah, jauh daripada maksiat, dan yang mata hatinya senantiasa memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak dapat dia melihat kebesaran Allah, maka dia sampai kepada tahap muraqabah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan baik, maka itu dikatakan khawas, sangat istimewa. Maka inilah martabat orang yang mutawassit. Mutawassit maknanya orang yang pertengahan. Dan sungguh pun mutawassit, tapi orang ini ikhlas dalam beramal, tidak ada tujuan yang lain. Beribadah didasari oleh rasa kasih sayang kepada Allah, karena membesarkan Allah Ta'ala tadi, dan kerana menjunjung titah perintah Allah. Baik. Kemudian, dan kata orang yang al-khawas, mudah-mudahannya khawasul khawas, orang yang lebih istimewa daripada orang yang khawas. Baik. Kata dia, dan kata orang yang khawasul khawas, mudah-mudahan yang betulnya la ala sawab. Dan tadi al khawas yang paling tingginya khawasul khawas, orang yang istimewa daripada yang istimewa. Maknanya daripada orang yang istimewa-istimewa itu, maka dia lebih istimewa daripada orang istimewa tersebut. Baik. Sebelum sampai kepada kedudukan istimewa, khawas, dikatakan dia adalah orang yang mubtadi. Yang pertama tadi, ahli fiqh di sisi ulama sufi, mereka itu dikatakan orang yang mubtadi, orang yang permulaan dalam perjalanan untuk suluk dia kepada Allah, untuk berjalan dia ke hadrat Allah Ta'ala. Berjalan ke hadrat Allah berarti untuk ma'rifah kepada Allah, karena Allah bukan bertempat, Allah itu bukan berbatas sehingga kita boleh menjumpai dia di mana-mana tempat. Tak. Dekatnya seseorang kepada Allah bukan dekatnya tubuh kepada Allah Ta'ala. Dekat ini kata ulama sufi namanya dekat maknawi, dekat secara makna, bukan dekat secara tubuh, berjarak dan sebagainya, bukan. Baik. Kata khawasul khawas, dan tiada sah mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kata dia, ini khawasul khawas, yang masalah fiqh kita dah sebut tadi. Kalau cukup rukun dan syaratnya maka sah. Cuma bagi orang sufi, sebab itu ada ulama sufi mengatakan, seandainya aku lupa kepada Allah sesaat, cuma aku lupa kepada Allah, maka qadaitu biriddati, aku hukumkan aku telah murtad. Itu ulama sufi. Maknanya apa dia? Dia tidak pernah melupakan Allah. Apa jua yang dilihatnya, maka dia melihat kebesaran Allah. Tak pernah hati terlepas daripada ingat kepada Allah. Ini ulama sufi. Yang kita sebutkan ini adalah sebahagian daripada perbahasan ilmu tasawuf. Jadi dia kata tadi, kalau kita mengatakan salahlah tujuan mendapatkan syurga dan neraka, maka perbahasannya di sini tak jadi masalah, kan? Dia menulis apa semua tu, dia kata mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang tengok satu orang tua atau satu orang ayah, dia bergurau dengan anaknya berusia 6 tahun, sama tak dia bergurau dengan kawan-kawan seusia dia? Tak sama lah, tak sama. Kalau dia bergurau dengan anak umur 6 tahun cerita belanjawan, buang masa dah.
Bajet 2021 cerita dengan anak 6 tahun, apa faedah dia? Tak ada faedah. Tapi kalau dengan kawan-kawan sebaya, dia pergi baca-baca ke kawan dia, faedah ada? Tak ada faedah juga. Oleh kerana para pembaca yang membaca kitab ini adalah daripada golongan mubtadi'in, orang yang baru nak mula, maka dibawakan supaya semakam dengan orang yang membaca. Orang seperti kita ni kan, orang yang masih terikat dengan dosa dan pahala, mendapatkan syurga dan sebagainya, maka dengan itu dibawakan matan yang seperti ini supaya kita merasakan kita sama dengan pengarang tersebut. Walhal Allah lebih mengetahui kedudukan ulama yang seperti ini. Mustahil mereka itu tak tahu bahawasanya setiap perkara itu kena ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan melainkan menyembah Tuhan mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas, tidak ada yang lain daripada Allah. Makhluk Allah tak ada dalam hati dia, semata-mata Allah. Yang itu baru dikatakan ibadahnya itu diterima oleh Allah, tidak sekadar sah dan batal. Baik. Melainkan kerana taqarrub. Taqarrub apa dia? Iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah ibadah, kata khawasul khawas, melainkan tujuannya kerana mendekatkan diri kepada Allah sekurang-kurangnya. Bagi ulama sufi, mereka bukan nak taqarrub kepada Allah, tetapi nak wusul kepada Allah. Wusul makna apa? Wusul maknanya sampai. Taqarrub maknanya dekat. Antara dekat dengan sampai sama ke tak sama? Tak sama. Di mana sekarang saya dekat dengan masjid? Di mana sekarang saya dah sampai masjid? Kan tak sama. Maka sepaling tidak, walaupun tidak wusul kepada Allah, cukup dengan taqarrub, cukup dengan dekat kepada Allah, berbanding jauh daripada Allah. Maka orang yang dalam permulaan dia akan menempuhi jalan yang dipanggil suluk. Dalam perjalanan itu mereka ini akan menempuh pelbagai pengalaman yang dikatakan pengalaman rohani untuk beliau sampai kepada Allah. Kalau tak sampai sekalipun dikatakan hampir dia kepada Allah. Baik. Maka orang yang taqarrub kepada Allah dengan beribadah itu, maka inilah martabat yang terlebih akmal. Terlebih akmal maknanya terlebih sempurna daripada keduanya, iaitu daripada maqam ahlul fiqh dan maqam orang mutawassit tadi. Ini dipanggil khawasul khawas, iaitu istimewa dalam kalangan yang istimewa. Dan dia istimewa belaka 10 orang istimewa semua, tapi ada seorang lebih istimewa. Itu maknanya khawasul khawas. Baik. Maka orang khawasul khawas, maka sudah pasti dia adalah wali min awliyaillah, iaitu seorang wali daripada wali-wali Allah. Ada. Baik. Orang tanya apa tanda wali? Tanda wali banyak tuan-tuan ya. Boleh tengok sendiri dalam kitab-kitab banyak sebut kan. Dalam kitab nama kitab Mughnil Muhtaj, dia kitab fiqh, tapi disebutkan antara ciri wali dalam tu, dalam mukaddimah dia. Wali itu orangnya bagian-bagian. Salah satu tanda wali apa dia? Tak ada anak. Orang tak ada anak, rupa-rupanya ada satu ciri kewalian dekat dia. Baik. Wallahu a'lam. Tapi itu bahkan bukan ciri wali-wali kecil. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, Imam Khatib Syarbini mengatakan itu tanda wali abdal. Wali abdal bukan kecil dari segi ulama tasawuf, ulama besar, wali besar. Maka tandanya antaranya adalah dia tak ada anak. Wallahu a'lam lah. Dia kata ada jiran tak ada anak, sah wali abdal. Tak, bukan. Baik. Baik. Dan ada pun mengerjakan ibadah
dan adapun mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengharap kemuliaan yang bangsa dunia, supaya dia dimuliakan orang, orang tengok dia banyak ibadah, dia banyak sembahyang dia, supaya orang kata dia ahli ibadah. Sekarang ni saya tengah terjemah kitab Minhajul Abidin, kitab karangan Imam Ghazali, tapi dalam bahasa lama, iaitu rentak kitab-kitab lama cara pondok. Dalam tu saya masukkan sedikit syarah daripada kitab Sirajul Talibin. Ada disebutkan situ, iaitu orang-orang yang ditipu. Orang ditipu tu macam mana? Ibadahnya tadi dia nak tunjuk kepada orang lain. Disebutkan secara detail oleh iaitu seorang pensyarah kepada kitab Minhajul Abidin. Disebutkan satu-satu. Dia sembahyang, dia berasa orang tengok dia. Dia cerita ke orang, tujuannya supaya orang katakan dia bagus. Dia pegang tasbih di depan khalayak ramai, tapi timbul dalam hati dia supaya orang nampak dia orang kaki wirid. Maka itu orang yang maghrur, nama dia, tertipu. Sebab tu ulama sufi yang besar-besar dah tak pegang tasbih. Kenapa tak pegang tasbih? Karena hatinya tadi sentiasa ingat dia kepada Allah, tak pernah cerai tanggal, tak pernah berhenti. Yang masih kumak kamit, masih pegang tasbih, dia kata itu orang permulaan, baru nak mula-mula nak belajar berzikir. Orang yang dah sentiasa, dia apa dilihat, dia ingat Allah. Istilah tasawufnya, hati sentiasa tawajuh dia kepada Allah, berhadap hati kepada Allah, tak pernah dia berpaling. Maka yang wirid dengan jari pakai tasbih, dengan mulut tadi adalah untuk membantu hati ingat kepada Allah. Supaya juga macam talafuz, berlafaz niat usalli fardaz zuhri, yang wajib talafuz niat itu atau niat dalam hati. Niat dalam hati, kenapa dilafazkan? Membantu hati untuk kita berniat. Demikian tasbih membantu hati itu ingat kepada Allah, lidah untuk membantu hati ingat kepada Allah. Sampai satu tahap tasbih dan lidah tidak digunakan lagi, cuma hatinya sentiasa tawajuh berhadap dia kepada Allah dan tidak berpaling. Itulah dia yang sebenar. Maka dikatanya mengharap-harap kemuliaan yang bangsa dunia, pujian-pujian daripada orang, dia belajar rajin-rajin, banyak dia hafalnya, supaya orang kata dia ni walim, dia ni walim sah ni, ni banyak ilmu ni. Cuba tengok tu, tak ada kerja lain baca kitab. Tujuannya supaya dikatakan orang dia seorang yang alim. Itu yang pertama. Dia buat ibadah, dia buat benda baik, perintah Tuhan. Pada masa yang sama ada hazzus syaitan. Ini kata ulama sufi. Hazzus syaitan itu apa dia? Habuan syaitan. Habuan syaitan dengan kebaikan yang dilakukan. Ni kita buat contoh dulu kan, pakai serban, elok ke serban? Dia masa pakai serban tadi dia pakai tengok cermin, tengok, lepas tu tengok balik. Ada rupa ulama tak? Tak ada lah. Buka pula balik. Buka, pasang lagi. Sampai betul-betul nampak, wah, ini dah setahap dengan contoh siapa baiklah. Dia kata tengok, ini dah macam ulama besar ni. Baru kita pergi. Tengok baju kita dengan kain kita matching ke tak matching. Tujuan dia apa tadi tu? Tujuannya supaya bila orang tengok, dia nampak hebat kita. Serban boleh tahan, baju pula smart, kain dia kena, tasbih merela pula lagi. Baru nampak macam ulama. Kan? Tujuan dia apa dia? Akhirat yang dibuat, tetapi ada hazzu syaitan, ada habuan syaitan dekat situ. Orang ini dipanggil maghrur, orang yang ditipu syaitan. Syaitan tak kata jangan pakai serban lah. Dia kata pakai serban, elok tu, pakailah elok, biar nampak macam ulama. Kita pakai, dah pakai elok, buka pula balik. Dah pakai jubah pula color pink dengan serban warna putih, tak kena, tak nampak macam ulama. Ulama mana pakai jubah warna pink, kita pakai pula baju putih biar nampak macam ulama betul. Jadi macam mana? Maghrur, ditipu oleh syaitan. Baik.
Kemudian ini dipanggil pun ni, ini adalah suku sakat Pak Kaduk. Ayam menang kampung tergadai, kan? Macam itulah. Nampak macam menang, tapi tergadai di kampung halaman, kan? Maknanya rumah habis tergadai, kerana nampak macam menang, nampak macam banyak pahala dia buat, tapi tak ada. Haba'an mansurah, debu yang berterbangan, tak ada makna dia. Baik. Jadi hati-hati, terutamanya kita yang berada pada zaman yang dikatakan oleh Nabi sebagai zaman fitnah, zaman yang penuh dengan cobaan dan pancaroba, iaitu fitnah, cobaan yang datang daripada pelbagai sudut, pada zaman kita ini. Sehingga Nabi mengatakan, dia kata, kalau betul pegang pada agama, gigit dengan geraham kamu. Maknanya pegang sungguh-sungguh dengan ilmu tauhidnya, dengan fiqahnya, dengan tasawufnya, dengan amalannya, pegang sungguh-sungguh. Karena pada satu ketika nanti akan datang satu masa yang mana ulama tak ada lagi dah. Selalu saya sebutkan, ulama dah tak ada. Habis apa yang ada? Khutabak, kata Nabi. Khutabak siapa dia? Penceramah yang ramai. Bukan kita kata penceramah, saya pun ceramah juga. Jadi maknanya akhir zaman nanti ceramah ramai, tapi untuk kita kata belajar mengajar dah semakin kurang. Dan kecenderungan manusia bukan kepada mengaji, kecenderungannya adalah lawak jenaka. Lagi pandai buat lawak, lagi bagus ustaz tersebut. Tapi ada isi tak? Tak ada isi. Apa yang dapat? Gelak ketawa. Bukan tak boleh gelak ketawa, bukan tak boleh gelak ketawa, tapi bukan gelak ketawa semata-mata. Buat kelakar lebih daripada jalawak lagi, sampai habis ceramah gitulah. Maka Nabi mengatakan akhir zaman besok, hati-hati sampai ke tahap itu. Maka zaman kita ini zaman fitnah, maka jaga amalan kita baik-baik, ikhlaskan niat bila beribadah, jangan tujuan lain daripada mendapatkan ridha Allah, buat atas dasar kasih sayang kepada Allah. Baik. Kemudian sewaktu azan, bukan bunyi kereta. Baik. Kemudian, dan kerana menolakkan daripada fitnah yang bangsa dunia. Fitnah atau apa dia? Iaitu cobaan dunia. Kalau ada orang buat undang-undang tak sembahyang Jumaat, nanti akan didenda. Kenapa sembahyang Jumaat? Supaya tidak didenda orang. Kerana fitnah yang bangsa dunia, kan? Contoh lagi tu, kan? Supaya menjadi hasil, iaitu dapat ia pekerjaan yang bangsa akhirat, maka itu sah. Tetapi walaupun demikian, walaupun didenda, dia pergi Jumaat, ikut segala rukun dan syarat-syaratnya, maka bagaimana? Maka iaitu sah jua amalnya, bukan tidak sah, tetapi tiada kamil, tidak sempurna sahaja. Dia kata, kenapa datang sini, datang sembahyang ni? Kerana telah diberikan amaran, kalau tak datang sembahyang maka akan didenda. Oleh kerana takut didenda, datang sembahyang, ada pahala. Dia kata sembahyangnya sah. Pahala dapat tak dapat pun kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Jadi sah atau tidak? Sah. Sempurna atau tidak? Itu yang dipertikaikan. Sembahyangnya itu tidak sempurna, kerana tujuan yang lain daripada tujuan kerana Allah. Baik. Kemudian, dan adapun mengerjakan ibadah kerana mengharap kebajikan manusia, kerana kebajikan yang diberi oleh manusia kepada kita. Apa contoh? Dulu tuan-tuan, masa saya mengaji sekejap je pun, mengaji di pondok, bila kita nak dapat duit? Masa orang mati. Orang meninggal dunia, panggil budak pondok sembahyang jenazah. Kita dah fikir-fikir dah, tak RM2, RM3, tak RM2, RM1. Kita pun dah 2 hari tak makan nasi. Masa itulah
dah 2-3 hari tak makan nasi. Jadi kalau ada sembahyang jenazah, maka dapatlah kita RM1, RM2, RM3. Dah, kalau RM3 dia kata memang orang kaya meninggal ni. Sebab RM3, RM5 macam tu juga. Tu orang di Mesir, dia kata minta baca Quran di kubur ayah saya. Bagi berapa dia kata? RM10. Boleh wadduha je. Mengerjakan tadi membaca Al-Quran kerana bayaran keduniaan tadi, mendapat manfaat keduniaan. Itu dia kata di sini, yaitu dan ada pun mengerjakan ibadah kerana mengharap kebajikan manusia. Buat sembahyang jenazah tadi itu ikhlas ke tak ikhlas? RM3. Tu. Kerana RM2 dah. Ada satu lagi tuan-tuan, sekadar selingan lah ya. Masa tu arwah Tuan Guru Haji Basirun masih hidup. Dia bawa zikir. Kita pun di pondok dah beberapa hari tak makan. Maklumlah pondok kan. Masak sendiri memang tak ada lah dah. Dia wirid dekat 1 jam. Hidangan depan tu dah lama saya pandang dah. Kejap sok khabar tu naik, tiup dia angin kipas tu kan, tiup naik, sok khabar sikit nampak kita kambing. Dia tu angin ke sana, dia turun balik kat sejam. Dia wirid, dia tarekat Ahmadiyah kan, orang tarekat Ahmadiyah dia kuat wirid, kuat zikir. Kat sejam kita wirid. Tapi hikmah dia besar lah, kerana bila lapar makan ni semacam ya, untuk tahan lagi 3 hari. Baik, tu sekadar pengalaman lah. Jadi kita wirid tadi kerana apa dia datang wirid? Kerana ada hidangan dah, kebajikan daripada manusia, maka iaitu sah ibadahnya. Sah ibadahnya tak jadi masalah. Sembahyang jenazah itu sah ke tak sah? Sah. Baik, di dalam batinnya ibadah dan zahirnya daripada hukum syarak. Akan tetapi di dalam itu, iaitu mengharapkan kebajikan manusia tadi, tiada berfaedah, tak ada faedahnya. Mengharapkan semata-mata daripada manusia punya pujian dan sebagainya. Baik, atau ganjaran-ganjaran makanan dan sebagainya. Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhum, bermula ikhlas itu dibahagi atas 3 bahagi. Isyak dah masuk belum? Dah masuk? Dah? Belum? Dah masuk beritahu? Ke Masjid Negeri tak azan pula? 2 minit lagi? Baik, 2 minit lagi. Baik, Masjid Negeri ini dia syiar, azan tu syiar, maka dia mesti bunyi azan walau macam mana sekalipun ya? Baik. Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhum, ini ya ulama sufi lagi, bermula ikhlas itu dibahagi atas 3 bahagi. Ikhlas tu apa dia? Mengheningkan, mengheningkan itu dengan ikhlas, mengheningkan. Maka ikhlas tadi mengheningkan niat daripada selain Allah, yang tinggal cuma untuk Allah. Itu ikhlas. Baik, dibahagi atas 3 bahagi. Pertama, ikhlas daniyah. Ikhlas martabat daniyah. Daniyah itu apa dia? Namanya iaitu rendah. Rendah ni mana apa dia? Lekeh. Tu ikhlas, masih dengan ikhlas juga. Dan yang kedua, ikhlas wusta, itu martabat wusta, pertengahan, yakni martabat yang di tengah, itu martabat pertengahan. Dan yang ketiga, ikhlas martabat ulia, namanya, dan yaitu martabat yang terlebih tinggi. Itulah martabat yang paling tinggi sekali. Kita berhenti azan dulu. Maka yang pertama itu ikhlas yang daniyah,
Ikhlas martabat yang lekeh, yang rendah sekali. Seperti mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jua ibadah yang dilakukan kerana mengqasadkan, kerana menginginkan kemuliaan dunia dan akhirat sekali. Tidak semata-mata dunia, tetapi ada juga tujuan akhirat dia. Ya, ada juga tujuan akhirat dia. Dia berniaga tujuannya kerana dunia. Pada masa yang sama tujuannya juga kerana akhirat. Ya. Kenapa dia kata saya menjual madu? Madu ni makanan sunnah. Maka di samping mendapat keuntungan duniawi, maka diniatkan juga kerana mengikut sunnah. Nah, demikianlah hal-hal yang lain, ya, yang mana ada dua tujuan sekali, dunia dan akhiratnya. Maka itu adalah ikhlas juga, tapi ikhlasnya dikatakan ikhlasnya ikhlas at-tujar. Tujar makna apa? Peniaga. Orang berniaga, kalau diberikan duit baru boleh bagi barang. Kalau tidak ada duit maka barang tak boleh bagi. Demikian. Kalau buat kebaikan mesti ada imbalannya. Sama ada dunia atau akhirat. Bukan, dunia dan akhirat sekali yang dia nakkan. Baik. Dan yang kedua itu seperti mengerjakan ibadah kerana diqasadkan pahala akhirat semata-mata dan menolakkan seksanya, seksaan di akhirat kelak. Tujuannya akhirat, tetapi iaitu mendapatkan pahala syurga dan menjauhkan daripada seksa neraka. Itu tujuan dia. Ikhlas juga, tapi ikhlas yang pertengahan. Baik. Yang pertengahan ikhlas martabat wusta. Dan yang ketiga itu seperti mengerjakan ibadah kerana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, dan kerana mahabbah juga, dan kerana keredaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang martabat yang ketiga ni, martabat ulia ini, inilah martabat yang akmalul akmal, sempurna daripada yang sempurna. Nah, dia kata yang kedua pun sempurna, tapi ni lebih sempurna lagi. Wallah Subhanahu wa ta'ala, dan bermula Allah Ta'ala itu kami menuntut tolongnya, iaitu kami menuntut pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatimah, iaitu penutup. Wallah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.